Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harum sungguh bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit sahaja, telitilah kandungan sehingga tamat. Nama diberi Tuan Muhammad Haziq bintu Amri, seorang pelajar tingkatan 4 dan menuntut ilmu di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh Pahang. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 merupakan ayat dan perintah pertama yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ayat ini berkait rapat dengan perintah Iqra yang bermaksud bacalah. Amalan membaca sangat penting dalam hidup kita, bahkan hal ini disebut di dalam Al-Quran. Maka pada hari ini saya ingin meresensi sebuah buku yang berjudul Kisah-Kisah Para Nabi dan Rasul karya Abdullah bin Ahmad Mubarak. Buku ini diterbitkan oleh Al-Hidayah Publication pada tahun 2016. Kategori buku ini adalah kategori ilmiah. Buku ini mengandungi sebanyak 773 muka surat dengan 27 kisah berkaitan para Nabi dan Rasul. Pembukaan karya disajikan dengan kisah pertama, iaitu kisah Nabi Adam AS, lalu diikuti dengan 25 kisah seterusnya dan diakhiri dengan kisah ke-27, iaitu kisah Isra Nabi Muhammad SAW. Buku ini menarik perhatian saya kerana penggunaan bahasanya yang menarik dan mudah difahami. Dalam setiap kisah yang terdapat dalam buku ini disertakan pengajaran yang dapat kita petik dan juga beberapa potongan ayat Al-Quran beserta maknanya. Maka hal ini membantu saya dalam menjawab soalan yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam subjek agama. Untuk menambahkan rasa cinta akan budaya membaca, saya ingin berkongsi satu kisah yang bertajuk Kisah Habil dan Qabil, putera Adam AS. Kisah ini merupakan kisah kedua yang terdapat di dalam buku ini. Siti Hawa, iaitu isteri kepada Nabi Adam, melahirkan kembar dua pasang, iaitu Qabil dan Iklimah serta Habil dan Lubuda. Kisahnya bermula setelah kedua putera dan puteri Nabi Adam mencapai peringkat keremajaan. Dengan tujuan menjaga kemurnian keturunan dan menghindari hubungan kelamin yang bebas di antara kedua putera dan puterinya, Adam memutuskan untuk mengahwinkan kedua puteranya dengan kedua puterinya. Kerana harapan Qabil yang pudar akibat tidak dapat mengahwini adiknya Iklimah, dia berdendam lalu membunuh saudaranya sendiri, iaitu Habil, dengan memukul kepalanya dengan batu sehingga mati. Inilah pembunuhan pertama yang berlaku dalam sejarah manusia. Kisah ini juga ada disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-27 hingga 32. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah tersebut adalah kita perlulah melakukan sesuatu dengan ikhlas dan bukannya untuk mendapatkan pujian. Dalam kisah ini juga dinyatakan jalan penyelesaian jenazah manusia yang terbaik adalah dengan cara penguburan sebagaimana telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menarikkan kisah tadi, terdapat banyak lagi kisah yang menarik di dalam buku ini. Sekiranya anda semua mencari satu buku yang berkaitan sirah para Nabi dan Rasul, saya mengesyorkan anda semua membaca buku Kisah-Kisah Para Nabi dan Rasul karya Abdullah bin Ahmad Mubarak. Cantik sungguh si bunga kejora buat hiasan di hari raya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.